Saudara-saudara, satu berita yang paling mengejutkan Muhyiddin Yassin berlaku lagi. Belum sampai seminggu dibubarkan parlimen, hari ini kita dikejutkan dengan keputusan Ketua Sri Kandi Bersatu Temerloh dan 17 EJK letak jawatan. Wow, ini satu peristiwa yang amat besar maknanya, amat besar kesannya, khususnya Parti Bersatu. Jadi, pada menjelang PRU ini, sejauh mana sebenarnya kekuatan Perikatan Nasional? Sekarang ini kita dapat lihat Perikatan Nasional ada ura-ura mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses untuk bekerja sama pula dengan GTA, kerana sudah pasti sekarang telah dirasahkan secara rasmi sama ada daripada Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan bahwa Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan tidak akan bekerja sama dalam PRU akan datang ini. Kerana dalam PN ada PAS, dalam PH ada DAP. Dua rumah ini tak mungkin akan bersatu. Ketua Sri Kandi Bersatu Temerloh, Siti Aisyah Ismail meletakkan jawatan dalam sayap parti itu berkuat kuasa serta-merta selepas berasa dipinggirkan daripada parti itu. Pengumuman itu dibuat Siti Aisyah dalam sidang media di Mentabak dekat Temerloh petang tadi. Turut mengikut jejak langkah yang sama ialah seramai 17 ahli jawatan kuasa sayap parti berkenan. Siti Aisyah berkata surat peletakan jawatan itu sudah dihantar kepada Ibu Pejabat Bersatu pada 30 September dan diterima Setiausaha Bersatu Temerloh Syed Omar Syed Abdul Aziz pada 11 Oktober lalu. Keputusan peletakan jawatan dibuat selepas merasakan hak untuk menjaga ahli dan sebagai Ketua Sri Kandi dinafikan pemimpin atasan. Kami sudah cuba mengadakan perbincangan dengan pimpinan Bersatu Temerloh dan Pahang sejak setahun lalu namun tidak berhasil. Saya membuat keputusan ini kerana tidak mendapat kerjasama dan menjalankan amanah diberikan, dan daripada duduk tidur lebih baik letak jawatan sahaja, katanya. Turut meletakkan jawatan dalam sidang media itu ialah Pengerusi Tetap Sri Kandi Temerloh, Naib Ketua Sri Kandi Temerloh, 9 EJK Sri Kandi, 4 Ketua Sri Kandi Cawangan dan 4 EJK Bahagian. Siti Aisyah mendakwa sikap kepimpinan bahagian yang tidak boleh bertelak ansur dan pilih bulu juga menyebabkan Sri Kandi Temerloh terasa seperti diabaikan. Bersatu Temerloh kini diterajui Muhammad Yusuf Abdullah yang memangku jawatan Ketua Bahagian Tengku Azlan Sultan Ahmad Shah yang mengumumkan keluar parti dan menyertai UMNO pada Ogos tahun lalu. Siti Aisyah bagaimanapun memberitahu dia hanya meletakkan jawatan sebagai Ketua Sri Kandi dan belum membuat keputusan untuk meninggalkan parti itu. Siti Aisyah dilantik sebagai penaja Sri Kandi pada 2016 dan menang pemilihan parti itu pada tahun 2020. Itulah dia kejadian pelik menjelang PRU 15, insiden yang tak nak dilihat oleh Muhyiddin Yassin akhirnya berlaku juga. Tempang atau tidak Perikatan Nasional, kita tunggu nanti dalam PRU akan datang ini. Tinggalkan komen Anda, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Selamat malam, salam sejahtera. Isu yang paling mengejutkan malam ini apabila ada laporan mengatakan bahwa pengundi-pengundi ditukar kawasan mengundi tanpa kebenaran. SPR buat apa? Wow. Ini sebenarnya isu-isu yang sudah lama kita putar-putar dan putar. Sejak dahulu lagi, kabar angin, kabar dongeng tentang perkara ini bertebaran di mana-mana. Pengundi-pengundi seperti ini biasanya dipanggil sebagai pengundi hantu. Banyak kali di mana-mana di seluruh Malaysia, sering kali ada cerita-cerita yang tak tahulah benar atau tidak, tetapi sering kali menjadi menghantui pilihan raya ialah munculnya pengundi-pengundi hantu yang tak tahulah
dari mana hantu-hantu tersebut. Pengundi hantu ini seringkali dikategorikan atau didefinisikan sebagai pengundi-pengundi yang tidak dikenali yang tiba-tiba muncul. Mungkinkah pengundi yang ditukar kawasan inilah yang dipanggil pengundi hantu? Tapi persoalan malam ini daripada agenda Daily ialah SPR buat apa? Saudara-saudara, aku fikir banyak kali di dalam kes-kes apabila pilihan raya diadakan, selain daripada berlakunya laporan-laporan kononnya ada pengundi-pengundi hantu lah, pengundi-pengundi yang tiba-tiba adalah, dan pengiraan undi yang tak betul lah, ada lagi yang dilaporkan kononnya peti undi ditukar lah, seringkali juga cerita-cerita berlaku tentang blackout lah, tengah-tengah mengira peti undi blackout lah. Itu semua adalah cerita dan drama apabila PRU diadakan atau PRN diadakan. Sejauh mana kebenarannya, saya belum buat kajian lagi, dan ada juga yang sampai ke mahkamah. Mereka membawa kes tersebut sehingga ke mahkamah untuk penelitian mahkamah kerana seringkali ada kontroversi yang berlaku. Kali ini dalam laporan di Agenda Daily, pengundi ditukar kawasan mengundi tanpa kebenaran, SPR buat apa? Yang menjadi persoalan malam ini ialah mengapa pengundi-pengundi ini ditukar kawasan tanpa kebenaran sekiranya berlaku. Apakah strategi atau apakah ini adalah kesilapan yang sengaja atau tidak disengajakan? Gabungan pilihan raya bersih dan adil, yaitu bersih, menuntut penjelasan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung isu pertukaran kawasan buang undi tanpa kebenaran pengundi, membabitkan 2 kes di Sabah dan 1 di Selangor. Memetik laporan The Malaysian Insight, Bersih berkata, pihaknya menerima beberapa aduan daripada orang ramai yang kawasan membuang undi mereka ditukar tanpa pengetahuan dan persetujuan. Nah, yang ini, kes yang telah dilaporkan ini kepada Bersih, 2 berlaku di Sabah dan 1 berlaku di Selangor. Biasalah di Sabah ni banyak saja isu-isu yang memang berkaitan dengan perkara-perkara pengundi dan perkara-perkara mengundi. Belum lagi cakap tentang blackout, belum lagi cakap tentang macam-macam cara mengundi yang salah lah. Itu semua biasa kedengaran kalau di Sabah. Menurut Bersih, 2 pengundi Sabah ada pilihan raya ke-14 PRU 14 pada 2018 dan pilihan raya negeri Sabah pada pada yang lalu pada 2021 membuang undi di Parlimen Tawau dan Dun Seri Tanjung. Namun kini dipindahkan ke Parlimen Kalabakan dan Dun Marotai. Persoalan seterusnya yang muncul ialah apakah 2 ini saja kes yang berlaku? Atau ada lagi kes-kes terpencil yang lain yang tidak berani dilaporkan atau sengaja tidak dilaporkan ataupun para pengundi tersebut tidak mahu ambil peduli dan tak tahu. Kerana mungkin ada yang memang tak tahu, pertama. Yang kedua, memang tahu tapi memang merancang tak nak mengundi. Ataupun yang ketiga, dia memang tak apalah, di mana-mana pun dia mengundi, dia akan mengundi. Di Selangor pula, Bersih berkata, Timbalan Pengerusi PKR Cabang Batu, Rozan Azen Mat Arif, juga mendakwa 4 pengundi di cabang itu mendapati mereka kini pengundi di Parlimen Gombak, Wangsa Maju dan Kepong. Bersih berkata, daripada hasil siasatan tersebut, semua dakwaan itu, tiada seorang pun pengundi tersebut ada memfailkan permohonan mengubah alamat di bawah Seksyen 12A Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002. Di bawah seksyen itu, seorang pengundi yang ingin menukar tempat mengundi perlu mengemukakan borang E yang lengkap kepada SPR bagi menukar alamat mereka. Makna kata, sekiranya pengundi-pengundi yang terlibat ini tidak mengisi borang E dan yang lengkap dan menghantar kepada SPR,
maknanya mereka tidak bersetuju, tidak ada kebenaran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang hangat ini. Adakah Anda juga pernah mendengar isu ini? Bye-bye.